Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini Ustazah akan sediakan video bimbingan untuk kamu menjawab soalan-soalan yang telah Ustazah berikan dalam modul kamu. Modul PDPR Pendidikan Islam tingkatan 1 untuk minggu ini. Oleh itu, sambil-sambil kamu mendengar kaedah cara menjawab soalan tu, bolehlah kamu tulis jawapan kamu pada soalan yang dah kamu salin ataupun yang dah kamu print. Okey? Okey, Ustazah akan bincangkan hanya soalan subjektif sahaja. Untuk soalan objektif, awak boleh salin soalan dan tulis jawapan yang betul sahaja. Tak payah salin semua soalan. Okey, kita akan tengok satu-satu. Mulai soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ini soalan dia suruh tulis maksud kepada kalimah-kalimah yang telah disediakan tu. Okey, mari kita tengok satu-satu. Minal khawfi wal ju'i. Minal khawfi tu min daripada daripada khawfi, ketakutan. Ketakutan dan wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Okey, ketakutan dan kelaparan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa naqsi minal amwal. Amwal tu maksudnya harta. So kat sini kekurangan harta. Okey, wal anfus was thamarat. Wal anfus bermaksudnya kehilangan jiwa, was thamarat dan kekurangan hasil buah-buahan. Okey, tulis dekat situ. Kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan. Okey, tulislah sampai habis nah. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali. Okey, itu untuk soalan nombor 4. Tulis nah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang nombor 5. Soalan ini dia minta jelaskan 3 cara yang boleh dilakukan sekiranya seseorang ditimpa musibah. Okay, kalau kamu tengok kepada soalan ni dia minta jelaskan. Ingat lagi, bila soalan jelaskan kena lebih daripada 4 patah perkataan. Okey, minta maaf tulisan agak serabut sikit kat situ. Okey, buat dalam bentuk point 1, 2 dan 3. Okey, yang pertama, macam mana cara nak menghadapi musibah? Sentiasa tabah dan sabar. Okey, itu pun dah boleh. Okey, sentiasa tabah dan sabar. Okey, yang kedua, kamu boleh tulis berbaik sangka dengan Allah. Okey, berbaik sangka dengan Allah. Okey, dan yang ketiga, banyakkan berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Kalau kamu tengok kepada soalan ini mulakan dengan perkataan terangkan. Okey, kalau terangkan, kamu kena ada isi dan huraian. Okey, bila kena ada isi dan huraian, maksudnya kena ada kat tengah-tengah tambah tu ialah suka. Okey, kalau kamu ingat, suka tu ialah supaya, untuk, kerana dan agar. Okey, terangkan 2 hikmah di sebalik ujian. Okey, dia minta 2. So, buat dalam bentuk point. Okey, point yang pertama, 2 hikmahnya ialah menguji tahap keimanan manusia agar sentiasa tabah dalam menghadapi ujian.
Okey, kalau kamu perasan dekat dalam buku teks kamu hanya dia ada tulis menguji tahap keimanan manusia je kan. Okey, tapi disebabkan soalan ni dia nak terangkan, so kamu kena tambahlah ada huraian. Okey, kita tengok jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ialah mendapat petunjuk daripada Allah. Mendapat petunjuk daripada Allah agar jiwa sentiasa menjadi tenang. Okey, Ustazah harap kamu fahamlah sampai kepada soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan yang nombor 7. Okey, kalau kamu tengok dekat soalan nombor 7 ni, dia minta terangkan dua pengajaran ayat yang dapat dikaitkan dengan kehidupan anda. Okey, macam Ustazah beritahu sebelum ni, kalau soalan pengajaran kena ada dua lah. Yang pertama isi dan yang kedua huraian. Dan kita kena mulakan pengajaran ayat tu dengan perkataan kita hendaklah, umat Islam hendaklah, semuanya macam kena ada, kita hendaklah. Okey, kita tengok kepada jawapan kita untuk terangkan dua pengajaran ni. Kalau kamu tengok dekat nota yang Ustazah dah bagi, Ustazah ada tulis umat Islam hendaklah, orang yang beriman hendaklah dengan kita hendaklah. So kamu boleh pilihlah mana-mana satu daripada dua jawapan tersebut. Okey, yang pertama kita hendaklah. Okey, kamu bolehlah pilih kan yang ada dalam nota kamu, kita hendaklah. Dan yang jawapan yang nombor 2 kita boleh tulis umat Islam hendaklah. Okey. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu dia ada tulis perlulah, haruslah. So Ustazah tak mahu. Ustazah nak jawapan kamu hanya menggunakan perkataan hendaklah. Okey, supaya untuk mengelakkan sekiranya kesalahan kecil yang berlaku. Contoh bila kamu tulis umat Islam haruslah solat 5 waktu. Itu bukan haruslah, itu wajiblah. Ustazah tak nak kesilapan itu berlaku. So kamu kena tulis kita hendaklah. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok soalan yang terakhir, iaitu soalan kebat. Soalan yang paling kamu takut untuk jawab. Okey, soalan kebat tu berbunyi, manusia yang sentiasa bersabar dengan ujian yang menimpa akan memperolehi pahala yang besar daripada Allah. Huraikan pendapat anda tentang cara untuk memupuk sifat sabar ketika menuntut ilmu. So, Ustazah ada bagi jawapan dekat situ. Jawapan yang pertama ialah mengambil wuduk. Jawapan yang kedua ialah sedia awal. Jawapan yang ketiga ialah berdisiplin. Ini semua hanyalah isi. Okey, Ustazah pernah ada bagi tahu sebelum ni, bila soalan kebat kena ada isi, kena ada huraian, kena ada huraian lengkap dan kesimpulan. So, kamu boleh pilihlah. So, kita ambil isi yang kedua lah. Okey, sedia awal untuk menuntut ilmu di dalam kelas. Okey, sama ada kelas dalam talian atau bersemuka. Okey, sampai dekat situ dulu. Okey, kamu tengok ni Ustazah nak tukar sikit warna. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, sedia awal ialah isi. Okey, sedia awal ialah isi. Untuk dah tambah dah. Isi untuk tambah dan menuntut ilmu di dalam kelas. Okey, ini dah huraian lengkap. Okey, sama ada kelas dalam talian ataupun bersemuka. Okey, ini isi tambah ini huraian. Minta maaf ini huraian. Untuk ilmu dalam kelas, sama ada kelas dalam talian ataupun bersemuka. Okey, ini huraian lengkap. Mudah kan? Okey, seterusnya kita nak tulis pengajaran. Bila pengajaran kita kena mula dengan perkataan kita hendaklah. So kita hendaklah sentiasa apa? Kita hendaklah sentiasa
berdisiplin. Kita boleh ambil lah isi yang ada dekat situ kan. Kita hendaklah sentiasa berdisiplin dalam menuntut ilmu agar jiwa menjadi tenang. Okey, daripada kita hendaklah sehingga jiwa menjadi tenang tu ialah kesimpulan. Okey, ini kesimpulan. Okey, kalau jawapan kamu macam ni, kamu akan dapat 4/4 markah. Okey, kita kena ada isi, kita kena ada huraian, kita kena ada huraian lengkap, kita kena ada kesimpulan. Okey, kamu boleh jawab kalau kamu nak salin jawapan ustazah, dan tak salah untuk kamu mencuba isi-isi yang ustazah bagi yang lain tu untuk kamu bagi jawapan yang baik. Ustazah akan tengoklah, kita tengok sama-sama yang mana betul dan yang mana salah. Okey, setakat ini sahaja perbincangan kita untuk hari